lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bagi yang ni boleh tengoklah dalam rujuk Quran ke untuk baca 1 hingga 10 surah Al-Kahfi ya. Saya sebab dah terbiasa kelas macam tu, jadi saya pun macam kelas-kelas macam ni pun saya akan amalkan benda yang sama. Itu baca surah Al-Kahfi 1 hingga 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Dan kita baca selawat 10 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwarta al-ardha min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wal azim amma ba'd. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis tadi, Abdul Qayyum. Saya rasa saya pernah mengajar di sen lepas ataupun sen sebelum tu jadi banyak yang saya rasa yang saya dah ajar ni dan dalam ni. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi ataupun muzakarah. Okey, bagus program ni. Muzakarah berkaitan dengan fiqh muamalat. Jadi kita ambil kitab turas, antara kitab turas yang kita kata dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kitab yang asas bagi mazhab Syafi'i, itu kitab syarahan kepada Fathul Qorib, syarahan kepada kitab matan Ghayatul Taqrib, matan Abi Syuja'. Saya sebenarnya taklah kita kata well versed sangat tentang kitab ni. Cuma bolehlah kongsi kalau ada pembetulan nanti mungkin you all boleh refer, saya pun boleh refer lah kepada orang lain kalau sekiranya ada masalah, ada keterangan-keterangan yang mungkin saya tak mampu nak terangkan secara jelas. Mungkin nanti mungkin saya boleh minta bantuan rakan-rakan yang lain, sebab
Saya ni pun taklah pandai sangat tentang kita kata turas ni. Okay. Jadi alhamdulillah untuk introduction-nya, alhamdulillah kita dapat bertemu di alam maya ini online pada malam yang amat barakah. Jadi itu malam Jumaat. Sebab hari Jumaat ni kita tahu kan dalam hari dalam Islam ni bermula selepas daripada maghrib. So daripada maghrib tu sudah bermulalah hari Jumaat. Jadi kita bermula dengan gelap dulu kita bermula dengan gelap dulu. Okey. Sebab tu kalau contoh kita baca, saya ada baca dan juga dengan yang lain-lain baca kitab Bidayatul Hidayah. Jadi adab yang pertama tu adab bangun daripada tidur. Maksudnya daripada gelap ke terang lah. Okey. Dia ada 14 adab kan. Start memulanya dengan adab bangun tidur dan juga yang lain-lain lah. Jadi samalah kita alhamdulillah pada hari ini kita mula pembacaan kitab Fathul Qorib, syarah kepada matan Ghayatul Taqlid yang dikarang oleh ataupun masyhur dengan nama matan Abi Syuja' pada malam Jumaat. Jadi kita banyaklah kelebihan-kelebihan malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni dikatakan sebagai penghulu segala hari. Dalam seminggu, hari yang terbaik adalah pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat itu ada satu waktu doa yang terbaik. Itu ulama-ulama kata dah dicari, maksudnya menyantikan bahawa waktu itu selepas pada waktu asar hari Jumaat. Sebab tu kadang-kadang ada ulama yang bila waktu pukul 6 sejam terakhir tu, biasanya dia akan doa dan ibadat lah. Sejam terakhir sebelum masuk waktu maghrib hari Jumaat. Sebab tu banyak riwayat-riwayat mengatakan waktu itulah waktu doa mustajab pada hari Jumaat. Jadi seluruh Jumaat tu okey, cuma ada satu waktu yang dikatakan waktu makbul doa. Jadi sebab tu dalam setahun waktu terbaik dia adalah, kalau malam terbaik malam Lailatul Qadar. Hari siang terbaik adalah hari Arafah. Jadi itu maksudnya kita tahu waktu-waktu yang terbaik. So dalam seminggu waktu dia terbaik adalah waktu selepas asar hari Jumaat. Dalam sehari semalam waktu terbaik adalah waktu 2/3 malam. Jadi waktu itulah waktu terbaik waktu kita solat tahajud kan. Jadi itu alhamdulillah lah kelebihan-kelebihan hari Jumaat. Jadi kita tadi bermula dengan kita baca Al-Fatihah. Kita tahu kelebihan Al-Fatihah macam mana. Jadi kita baca Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, kemudian 1 hingga 10 surah Al-Kahfi, dan juga selawat adalah untuk mendapat keberkatan. Semoga majlis kita ini beroleh keberkatan tabarruk. Sebab tu kalau perbincangan kalau dalam kitab dia dia syarah dulu bismillah tu kan. Syarah dulu bismillah. Jadi bismillah tu adalah untuk tabarruk. Bibarakati bismillah. Jadi kita tambah sikit lagi dengan kita baca Al-Fatihah dan kita sedekahkan pahala itu kepada terutamanya pada guru kita, ibu bapa kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Jadi kemudian kita baca surah Ikhlas 3 kali, membacanya bersamaan dengan satu Al-Quran. Dan bersempena pula malam hari yang terbaik ini yang kita baca. Sebab tu ulama-ulama kita di Malaysia dan Nusantara menggalakkan membaca surah Yasin pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, sebab Yasin ni adalah satu surah yang antara surah terbaik dalam Al-Quran. Jadi nak bersempurnakan baca surah tu pada malam hari Jumaat. Kan? Jadi sebab tu dia kata qalbul Quran adalah surah Yasin. Jadi dan juga melihat kepada himmah. Sebab kalau dia ada dua, satu lagi dah hadis sebut baca surah tu Kahfi. Semua surah tu Kahfi ni dia panjang sedikit. Jadi dia panjang sedikit berbanding surah Yasin. Jadi itu semua surah-surah yang ada kelebihan-kelebihan. Jadi sebab tu melihat kepada himmah itu, jadi ulama kita mengambil membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Cuma bila dia ditashkikkan, tashkik ni maksudnya diragu-ragukan. Kita kata diragu-ragukan kan. Tak ada dalil lah maksudnya macam itulah antara unsur-unsur tashkik. Padahalnya kita kata orang tengok TV, tak ada pula orang kisah malam Jumaat orang tengok TV tengok bulletin utama.
Detik utama kalau tengok dia punya rating, antara rating tertinggi, pukul 8 hingga pukul 9 kan. Tak ada pula gerakan untuk menghalang orang tengok bulletin utama tumpu untuk baca Quran. Kan yang di highlightkan, ditashkikkan adalah membaca surah Yasin pada malam Jumaat adalah suatu yang tak digalakkan, macam tu kan. Padahalnya kita kata umumnya baca Al-Quran tak kira dah apa dibolehkan. Okey. Jadi itulah kita kata keberkatan hari Jumaat, malam Jumaat, maka ulama kita di Nusantara menggalakkan membaca surah Yasin dan seterusnya bertahlil pada hari Jumaat. Cuma amalan tu dah semakin terhakis. Okey. Semakin terhakis sebab oleh tashkik tadilah. Nak baca kafi lagi lah, sebab ulama tahu baca kafi lagi panjang. Okey. Tapi itulah ya, kita beramal lah apa yang kita boleh amal. Dan alhamdulillah kita pun pada malam ini dapat bertemu di sini, memulakan satu inisiatif yang terbaik daripada Sekri Fam. Walaupun saya taklah selayaknya untuk membincangkan, tapi saya cubalah sangat mana yang saya boleh. Iaitu perbincangan kita tentang fiqh al-muamalat. Jadi kita kata permulaannya biasanya kalau kita nak baca tentang kitab, kita baca dulu, kita tengok dulu tokoh ataupun pengarang kitab yang kita ingin syarahkan, yang ingin kita bacakan. Jadi kita pada malam ini dan juga malam seterusnya kita ingin membacakan syarah kitab Matan Abi Syuja', okey, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kitab Matan Abi Syuja' tu dikarang oleh ini kita baca sikitlah dia punya bibliografi dia. Saya pun tengok kat sini. Imam Al-Faqih yang bersifat zuhud lagi warak, Syihabuddin Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asfahani Al-Basri, yang masyhur dikenali dengan nama Qadhi Abu Syuja'. Jadi dia berasal dari Asfahan. Okey, Asfahan ni dekat Iran. Jadi iaitu dia lahir dia ataupun dia punya dia punya tiada tarikh yang tepat berkenaan dengan kelahiran dan juga kewafatan beliau. Cuma ulama-ulama mengatakan bahawa dia hidup, sekejap mana buku tu okey. Syekh Qadhi Abu Syuja' lahir pada tahun 328. Dia ada 2 pendapat, dan wafat pada tahun 488. Ada pendapat yang mengatakan dia lahir pada 433 Hijrah dan wafat pada tahun 593 Hijrah. Jadi umur dia panjang, lebih kurang 160 tahun. Jadi dia kita faham maksudnya dia lahir sebelum Imam Nawawi. Jadi Imam Syafi'i lahir pada 150, wafat 204. Jadi kita kenallah ulama-ulama mazhab kita. Kemudian lepas Imam Syafi'i, kemudian pengikut dia Muzani, kemudian inilah lepas tu daripada 204 selepas tu 300 inilah 328 ni lahirlah Imam Abi Syuja'. Okey, kemudian kitab dia, kemudian 400, 500, 505 Imam Ghazali. Tu tokoh-tokoh bagi mazhab kita lah. Imam Ghazali, kemudian selepas tu baru 676, dalam sekitar 600 lebih baru Imam Nawawi. Tu antara imam-imam mazhab kita. Okey, kemudian kitab Matan Abi Syuja' ini telah disyarahkan oleh beberapa ulama, dan kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Al-Fas Al-Taqrib ni yang kita nak bacakan ini adalah antara salah satu syarah terbaik bagi Matan Abi Syuja', yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Ghazi ni satu tempat dekat Syam. Jadi dia biasa kalau kita tengok ulama dulu ada nisbahkan nama dia dengan tempat. Kadang-kadang tu dia nisbahkan nama dia dengan mazhab.
Asy-Syafi'i, kemudian nisbahkan dengan nama dia dengan apa kita kata fiqh, kalau akidah berpegang akidah al-Asy'ari. Kemudian kalau ketiga, kalau biasa kadang dia letak tiga-tiga ya. Apa dia punya nama dia, kemudian berpegang dengan mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari, An-Naqsyabandi contohnya. Dia punya tarikat dia, tarikat tasawuf dia berpegang dengan mengikut tarikat Naqsyabandi contohnya. Jadi dia amalkan ketiga-tiga itulah. Maksudnya dari segi fiqh, fiqh Syafi'i, dari segi akidah ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, kemudian di sudut tasawuf ataupun tarikat, jadi mengikut torik-torik seperti Asy-Syazili, Naqsyabandi ya. Jadi biasa kadang ulama dia terus nisbahkan, letakkan nama-nama ataupun nisbah dia kepada itulah kat belakang nama dia. Kalau contoh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Qasim Al-Ghazi ni, dia letakkan nama tempat lahir dia, Ghuzah ya, dekat Syam. Okey. Jadi sebelum kita start, jadi kita tengok dalam kitab matan Ghayah wa Taqrib, dia menerangkan itu matan keseluruhan aspek bagi fiqh. Jadi of course lah dia ada fiqh ibadat, okay, fiqh muamalat, fiqh jinayat, fiqh munakahat. Jadi tu kita kata sebab tu dalam kita sekiranya student yang dah ambil subjek fiqh muamalat 1, kita dah discuss at the beginning tu ya. Kan dalam kitab dalam kitab, bukan nak promote kitab buku saya tapi inilah sebab tu kita asas kita sebelum kita nak masuk kepada perbincangan buyuk ni, kita kena start dulu dengan apa itu syariah, okey. Kemudian sebab tu dalam buku ni lah, dalam buku The Four Introductory Theories of Fiqh Muamalat. Jadi kat situ kita dah discuss daripada bab 1 sampailah kepada bab 5. Itu semua asas-asas yang penting bagi muamalat. Kan? Sebab kat sini dia terus sebut buyuk saja, dia terus sebut kitabul buyu'i. Maksudnya kejap lagi kita akan baca. Dia sebut terus kitab buyuk. Jadi dalam bai'u tu dia adalah, kita akan bincang nanti macam mana kontrak. Bai' ini daripada kontrak. So apa itu kontrak? Kontrak apa? Okey. Kemudian tu semua ada dalam ni lah. Jadi saya bincang dengan Ustaz Abdullah Jalil bila ada saudara Muhammad Nur Adin ini minta untuk baca tentang kitab Fathul Qorib. Jadi dia kata sebab kita di FAM kita punya founder, kita boleh kata founder lah untuk subjek fiqh muamalat di FAM adalah Ustaz Abdullah Jalil. Dialah yang menyusun subjek fiqh muamalat bermula daripada tahun 2004. Kan? 2004-2005 jadi dia menyusun. Jadi sebab tu kalau di FAM kita punya fiqh muamalat berasaskan kepada kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuh karangan Syekh Wabah Zuhaili. Sebab tu dia kata kita dalam muamalat untuk barakah kita baca kitab-kitab turas, okey. Dan dalam masa yang sama kita kena kaitkan juga dengan kitab-kitab yang muasirah, yang moden. Sebab kadang-kadang kitab-kitab lama tu dia ringkas sebab waktu tu sistem ekonomi dia semua macam basic. Okey. Jadi dia tak banyak kita kata kontrak jual beli yang lebih kompleks seperti mana yang berada di zaman sekarang. Jadi tu kita dalam konteks tu untuk kita bincang, jadi kita akan baca kitab Fathul Qorib, syarah kepada matan Abi Syuja', dan juga untuk lebih manfaat kita punya discussion, jadi saya akan refer juga kepada buku Fiqh Adillatuh yang telah kita terjemahkan dalam buku kami inilah. Bukanlah nak promote tapi
buku yang kami karang yang jadi rujukan kepada FAM tu adalah buku yang asalnya daripada bahasa Arab, kemudian kita ambil daripada terjemahan bahasa Inggeris oleh Allahumma salli ala Muhammad apa ya? Jamal Al-Gamal, Jamal Al-Gamal tu kemudian daripada terjemahan bahasa Inggeris tu kita ringkaskan lagi menjelma dah buku dua ni, The Four Main Theories and also The Four Main Contract. So untuk baik saja dalam buku Fiqh wa Adillah tu 300 page. Okay, dalam Wahbah Ghazali punya buku 300 page, kita ringkaskan kepada 100 page dalam The Four Main Contract. Tu yang kita kata cuma bagi nak mengekalkan keaslian tu, kita kekalkan juga matan-matan bahasa Arab dalam kitab tersebut. Okey. Jadi tu secara inilah intro berkaitan dengan pendekatan kita dalam kita membaca matan Abi Syuja' dan juga Fathul Qorib, syarah kepada matan Abi Syuja'. Dalam masa sama kita juga akan refer kepada kitab-kitab yang terkini lah. Jadi yang paling kita fokus adalah kitab Syekh Wahbah Ghazali. Jadi bolehlah kalau ni nak refer dia punya maksudnya kalau dalam konteks kita punya, sebab digunakan juga kita di FAM sebagai kita punya main reference Fiqh Al-Islami wa Adillatu bab yang muamalat lah. Okay. Jadi itu lebih kurang Jadi kalau ni nanti kalau saya akan refer lah kepada kitab ini, The Four Main Theories. Biasa yang kita nak tengok yang Al-Bain yang awal ni, kita akan kupas yang tu maksudnya apa itu kontrak, okey, apa itu arkanu bai'u, okey. Walaupun nanti selepas tu dia ada penerangan sentuh sikit tapi bila daripada awal kita dah dapat gambaran apa itu Al-Bain tu. Okey. So untuk mula kita akan mula sekarang kita baca sikit. Okey, kemudian saya akan syarahkanlah apa-apa yang penting berkaitan dengan kitab ini Qal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Al-buyu'u salasatu asya'a bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun wa bai'u syai'in mawsufin fi zimmati fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Kitab syarah Kitabul Ahkam al-buyu'i wa ghairiha minal muamalat kaqiradin wa syarikatin wal buyu'u jam'u bai'in. Okey, wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in fadakhala ma laysa bimalin ka khamrin wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku aini maliyatin bimu'awadatin biizni syar'iyyin atau tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin fa kharaja bimu'awadatin al-qaddu wa biizni syai'in ar-riba wa dakhala fi manfaatin tamliku haqqul bina'i wa kharaja bisamanin al-ajratu min al-ijarati fa innaha la tusamma samanan. Okey. Jadi Kitab Ahkamil Buyu. Okey. Jadi kita teliti dulu tentang al-bai'u. Apa itu al-bai'u? Okey. Al-bai'u kita kata dia adalah satu kontrak. So what is mean by contract? Okey. Ini kita dah belajar waktu dalam fiqh muamalat 1. Okey. Dalam dalam chapter 5, okay, kita bincang tentang theory of contract. Sebab asas dia kita kata kita bincang syariah, fiqh muamalat. Kan syariah tu besar, fiqh kecil, lagi kecil dia adalah muamalat. So syariah tu way of life. Itu kita punya keseluruhan. Apa itu syariah? Syariah means ad-din.
Kan kalau kita waktu kita bincang tentang the position of syariah, of the position of fiqh muamalat in syariah. Jadi dia besar bulat syariah, kemudian tengah dia adalah fiqh, kemudian tengah lagi dia adalah muamalat. Sebab tu kita kata agama tu terbina, kita kata asas bagi agama adalah 3 perkara. Seperti mana dalam hadis Jibril itu ya. Itu bagaimana malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki dan datang kepada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun duduk bertemu lutut dengan Nabi, kemudian memegang peha Nabi kan. Kemudian dia pun bertanya, ma huwal Islam? Kemudian Nabi menjawab, al-Islamu an tu'min an tasyhadu la ilaha illallah sampai haji. Kemudian dia kata sadaqta. Jadi Sayyidina Umar pun kata, yang meriwayat hadis itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kami pun pelik dia bertanya, dia yang membenarkan. Kan? Kemudian dia tanya soalan kedua, ma wal iman? Apa itu iman? Jadi Nabi pun jawab, al-iman tu minabillah, sampailah rukun yang ke-6. Kemudian dia pun kata sadaqta. Kemudian dia tanya lagi, yang ketiga, ma wal ihsan? Apa itu ihsan? Jadi Nabi menjawab, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan? Kemudian dia tanya alamatu sa'ah kan. Apa Nabi menjawablah Nabi kata orang yang bertanya dia beritahu daripada orang yang ditanya. Jadi dia pun tanya apa alamat sa'ah, Nabi pun menjawab jadi sebab tu di hujung tu selepas saja peristiwa tersebut, bila saja malaikat Jibril berlalu, Nabi dia kata malian tempoh tertentu, Nabi tanya Sayyidina Umar, engkau tahu tak siapa yang datang itu? Jadi Allah wa Rasuluhu a'lam, kata Sayyidina Umar kama qala. Jadi Nabi kata atakum Jibril yu'allimakum dinakum. Kan? Jibril datang untuk mengajar kalian tentang agama kalian, agama Islam. Sebab tu ulama kata asas agama Islam tu ada yang kata 3, ada yang 4. Tapi kesepakatan mengatakan 3 lah. Maksudnya Islam, iman, ihsan. Jadi dalam kita punya perbincangan the position of fiqh tu kita dah bincangkan Islam, aspek of syariah Islam. Okay. Knowledge yang dibincangkan ialah fiqh. Dalam fiqh pula ada berapa cabang? Mula-mula fiqh tu 2 saja Fiqh ibadat, fiqh muamalat. Itu at the early stage of Islam. Zaman companion, zaman Nabi, zaman companion, fiqh tu 2. Okay. Fiqh ibadat, fiqh muamalat. Kemudian bila sampai later stage, terutama waktu zaman Turki Osmaniyah, dalam kitab Majalah Al-Ahkam, Majalah Al-Ahkam, dia bahagikan fiqh kepada 4. Okay. Ibadat, muamalat, munakahat dan juga jinayat. Okay, kemudian the contemporary, kita kata contemporary lah, waktu kita pakai kitab fiqh adilatu. Jadi fiqh dia bagi pada 2, fiqh ibadat, fiqh muamalat. Fiqh muamalat pun ada 8 kan, yang kita bincang dalam konteks Islam ekonomi dan juga Islam banking 2, iaitu fiqh Allahumma salli ala Muhammad, apa dia punya ni saya perlu ingat. Okay. Yang kita bincang 2 saja iaitu al-madaniyah dan juga al-iqtisad al-maliyah. Sebab tu penting bila kita ni boleh refer sebab tu saya sedikit frustrated ada student yang beli buku ni kemudian jual buku tu ataupun beri kepada orang lain. Nanti bila dia nak kerja semua dah susah nak refer kat mana, yang buku kita tak akan selama-lamanya ingat apa yang kita belajar. Kadang-kadang tu kita kena refer semula, baca semula untuk ingat bukan bila lepas exam terus lupakan sebab tu kita untung kalau kita ngaji dengan kitab. Okay, so itu maksudnya asas tu memang mesti you kena ni dulu, asas apa itu syariah, apa itu fiqh. Okay, tadi kalau ni kita sebab yang kita bincang fiqh, so kita tak bincang lah tentang iman tadi. Iman tu
ada 6 rukun iman, kemudian perbincangan iman dalam bentuk akidah ataupun tauhid. Jadi mazhab kita adalah mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asas dia adalah sifat 20. Okey. Jadi 50 simpulan agama dia, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, kemudian satu sifat harus bagi Allah. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan juga satu sifat harus bagi Rasul. Semua sekali 50 simpulan agama yang terkandung dalam syahadah kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ihsan. Ihsan itulah tasawuf. Jadi tasawuf ni teori tasawuf ya. Tapi dia punya praktikal dia adalah tarikat. Tu tarikat tu. Okey. Naqsyabandi, Syazili, semua tu kalau di Negeri Sembilan ni kita ada apa yang dipanggil sebagai element tarikat tasawuf. Jadi kita boleh determine. So dekat Negeri Sembilan tak ada tarikat ataupun dekat mana-mana sebenarnya tarikat tu tak ada tarikat yang sesat. Bila sesat itu ajaran sesat. Tarikat tu semua tarikat yang muktabar, yang benar. Okey. Sekiranya yang salah tu bukan namanya tarikat, itu adalah ajaran sesat. Cuma ada orang yang tadi nak tasykihkan juga ada tarikat yang salah. Tak ada. Bila tarikat tu mesti tarikat yang betul. Yang salah tu adalah ajaran sesat. Jadi kalau Negeri Sembilan ni kita boleh refer kepada enactment tu dekat dalam website tu, tengok mana tarikat yang diluruskan, yang muktabar, yang diamalkan di Negeri Sembilan yang mendapat kebenaran daripada akta undang-undang. Dia Negeri Sembilan special, sebab tu dia panggil darul khusus. Sebab dia punya mufti pertama dia adalah mufti yang juga merupakan syekh tarikat yang berdoa sewaktu peristiharaan merdeka. Jadi alhamdulillah keberkatan doa tersebut kita dapat menikmati kemerdekaan sampai sekarang. Dan yang mencadangkan tarikh 31 Ogos tu adalah ulama juga. Syekh Abdullah Fahim, mufti Negeri Pulau Pinang waktu tu ya. Dan yang mengalunkan azan adalah Hasan Azhari. Kan ayah kepada Jalaluddin Hasan. Dia tokoh bagi kita kata qiraat ataupun pembacaan Quran di Malaysia, sebab dia lah waktu saya kecil lagi ada rancangan dia panggil muqaddam ya. Dia dengan anak dia, dengan isteri dia mengajar tentang tajwid. Jadi sebab tu kita kata keberkatan tersebut kita dapat menikmati kemerdekaan, doa dibacakan oleh syekh tarikat, kemudian dicadangkan pelibatan ulama dalam peristiwa kemerdekaan di Malaysia. Okey. Sebab tu penting ya. Jadi sebab tu kita punya naratif ya. Di Malaysia mazhab kita adalah mazhab mengikut Imam Syafi'i dan meraihkan 3 mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali. Di sudut akidah kita berpegang dengan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau di sini Asy'ariyah lah. Okey. Asasnya adalah sifat 20. Tarikat kita berpegang dengan tarikat yang dianjurkan oleh Imam Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi, dan juga tarikat-tarikat muktabar yang lain, antaranya Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, Qadiriyah. Okey. Jadi jangan canggunglah mendengar nama-nama tersebut ya. Itu adalah kita kata perbincangan ni dekat ihsan, dekat tasawuf, bawah dia dengan juga tarikat. Okey. So sebab tu penting sebelum kita nak masuk kepada buyuk ni, maksudnya baik ataupun kontrak ni, maksudnya kita dah ada tasawur. Tasawur tentang yang kita belajar ni adalah perkara fardu ain. Perkara fardu ain. Maksudnya bukan asasnya yang lain. Memang asasnya daripada syariah tu sendiri ya. Daripada syariah pecahan dia fiqh, jadi kita belajar muamalat. Muamalat ni adalah part fardu ain. Ibadat maksudnya kalau contoh macam hutang, kita tak tunai hutang sama dosa juga seperti mana kita tinggal sembahyang, soalan macam tu. Maksudnya dia tak terpisah, masih lagi dalam lingkup fiqh tu ya. Okey. Jadi itu kita kata tasawur tu penting. Jadi you all sebab kita belajar cabang daripada fiqh. Jadi sebelum kita masuk zoom kepada kita, sebab tu kalau contoh PhD pun sama ya. Dia bermula daripada besar baru turun kecil. Sebab tu orang PhD ni dia bukan tahu semua.
Dia tahu bidang dia je. Cuma awal-awal ingat bila PhD dia doktor ni tahu semua bidang, semua benda. Tak. Dia hanya tahu sebahagian kecil daripada bidang tersebut. Kalau contoh muamalat besar. Ada sale, ada apa. Dia tahu contohnya kita kata online sale. Dia buat PhD on online sale contoh. Yang betul-betul mahir dia dekat sale. Dia punya kemahiran dia. Yang betul-betul dia tahu. Yang lain tu dia tahu tapi tak secara dakik. Cuma orang awam ingat bila PhD semua tahu semua, tak tahu semua. Okey. Tu kena inilah kadang-kadang tu kita kata nak kita kata pengiktirafan itulah taklah ini sangat sebab tu ilmu tu bukan diukur dengan sijil dia diukur dengan apa yang ada dalam dada sebab tu kadang-kadang orang ni dia suka mengukur macam tu kadang-kadang orang tak bersijil tu lebih kadang-kadang daripada orang yang ada profesor semua okey. So jadi kat sini dia kata kat situ kitab ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Jadi kita kata dia kata kat situ yang pembincangan ni adalah kitab yang kita akan bincangkan adalah kalau yang atas tu matan Abi Syuja' dia kata kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kemudian dia kata al-buyu' salatu asya'. Jadi kalau ni kita cuba bincang dulu tentang al-buyu'. Bawah tu pun ada tapi kita cuba bincang daripada atas dulu ya. Okey. Tak apa dia kat bawah tu ada kat bawah tu ada okey. Kitab ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Maksudnya kitab ini akan membincangkan tentang hukum jual beli wa ghairiha. Wa ghairiha tu banyaklah. Wa ghairiha tu kita kata kita nak beri makna dulu kat atas. Sorry kita beri makna atas dulu kot. Beri makna yang matan Abi Syuja' ni kemudian baru kita masuk kepada syarah dia okey. So kitab jual beli wa ghairiha minal muamalat. Bila wa ghairiha tu selain daripada jual belilah kita akan tengok jual beli kemudian ijarah. Ijarah dia adalah juga dia sama kategori dengan buyu'. Di sudut dia adalah muawadat tapi pertukaran dia berbeza. Okey, nanti kita akan tengok ke bawah tu jadi kita sampai pukul 10 kan. Okey. So wa ghairiha minal muamalat dan juga kontrak-kontrak yang lain selain daripada al-bai'u. Okey. Dan semua ini adalah dalam konteks muamalat. Muamalat itu luas, okey. Sebagaimana kalau dalam dalam pembahagian oleh Syekh Wahbah Zuhaili tu ada 8 pembahagian, okey. Jadi yang dibincangkan untuk dalam konteks kita dalam Islamic finance ataupun dalam Islamic economy hanya 2, iaitu kita kata berkaitan dengan madaniyah, hak-hak, okey, right and obligation, dan juga al-iqtisad wal maliyah, ekonomi dan juga keuangan. Okey. So daripada muamalat tu kita ambil yang berkaitan dengan 2 tu saja, iaitu yang berkaitan dengan madaniyah dan juga al-iqtisadiyah wal maliyah. Okey. So al-buyu'u salasatu asya'a bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Jual beli itu terbahagi kepada 3 keadaan. Salah satu asya'. 1 bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Jual beli ain ni goods lah, goods kita kata ain kita kata subject matter. Subject matter yang musyahadah, maksudnya yang adalah yang wujud, yang dilihat, yang ada waktu majlis akad. Okey, maksudnya jual beli terbagi kepada 3. Jual beli yang ain dia musyahadah. Ain tu maksudnya subject matter ataupun goods ataupun kalau kita barang yang dijual lah. Kalau bahasa kita, barang yang dijual, ain musyahadatin fajaiz, barang yang dijual tu ada waktu kontrak session. Maka jual beli tersebut adalah diharuskan. Okey. Kemudian bawa bai'u syai'in mausufin fi zimmah. Okey, yang kedua adalah jual beli
syai'un mausuf, maksudnya syai'un tu aini jugalah, maksudnya goods ataupun kita kata subject matter ataupun barang yang dijual, okey, yang disifatkan, yang maksudnya characteristic of the goods diberitahu, tetapi barang tu tak ada waktu contract session. Itu hanya dua kontrak saja yang pengecualian ya. Nanti kita akan discuss further ya. Sebab biasa kalau kita kata normal sale, syarat dia barang masih exist during contract session. Hanya salam dan juga istisna saja jual beli dia, barang jualan boleh tiada waktu contract session. Okey. Maka jual beli tersebut mausuf fi zimma also dibolehkan fajaizun. Iza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Sebab tu dalam kontrak salam dan juga istisna, characteristic of the goods must be disclosed during the contract session. Okay, so berapa kita kata padi, berapa tan, okay, jenis padi yang macam mana, kemudian bila waktu nak deliver, tu mesti diterangkan, disifatkan, didisclose waktu contract session. Okay. Kemudian kita tengok pula syarah dia. Okay, syarah dia. Sekejap lagi, tinggal kita ambil sikit lagi. Okay. Kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati ka qiradin wa syirkatin. Kan dia kata kat situ, maksudnya hukum jual beli dan selain daripada jual beli, daripada akad-akad muamalat seperti, itulah, seperti tu dia sambung kat bawah tu ya, ka qiradin wa syirkatin. Sebab tu dia kata ka qiradin wa syirkatin. Jadi apa maksud qirad? Apa kat sini qirad qirad kita kata, dia kata kat situ hutang dan juga syarikat, partnership. Okay, qardu kan, qirad. Okay, kemudian diterangkan kat situ, jadi nanti kita akan bincang syarikat, kita akan bincang qirad later on. Jadi today kita, kalau boleh kita cuba discuss further tentang buyuk ni ya. Wal buyu'u jam'u bai'in. Kan, ni jamak apa ni? Jamak taksir kan. Dia jamak taksir ni dia banyak bentuk. Bai'u dia jadi al-buyu'. Okey. Kalau rukun dia jadi arkan. Kan, dia jamak taksir. Kalau yang kita kata jamak muannas salim, dia akan ada alif dengan ta tu kan, al-muslimat. Kalau jamak mudzakkar salim, al-muslimuna ya. Jadi ni al-buyu' ni jamak taksir, jam'u kepada bai'in. Okey. Wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Sebab tu yang ni untuk kita nak jadikan discussion wider, okey. So kita kena tengok dulu apa itu, kita kata apa itu kontrak. Bila kita nak masuk baik ni, kita tengok dulu apa itu kontrak. Sebab jual beli ni sebahagian daripada kontrak. Jadi kalau bagi yang ada buku The Four Introductories of Fiqh Muamalat, dia boleh refer kepada chapter 5 tu. Chapter 5 berkaitan dengan theory of akad 95 ya. Dalam teori akad ni menerangkan tentang apa itu akad. Kan? Kalau di sini dia kata apa itu akad? Akad adalah irtibat, ijab wa qabul. Itu akad. Kontrak itu bermaksud irtibat, maksudnya percantuman ataupun relationship. Irtibat, rabtun, rabtun ya. Ijab bi qabul. Sebab tu kata yang penuhnya dalam ni boleh refer lah kalau yang ada buku ya. Irtibatu ijab biqabulin ala wajhi masyru'in yusbatu asaruhu fi mahallihi. Itu maksud kontrak. Definition, concern and sanctity of contract in Islam. Sebab baik ni sebahagian daripada kontrak. So kita kena baca dulu tentang kontrak. Okay, baru kita dapat wider picture of the contract of sale ni. Sebab tu dia kata apa itu kontrak? Kontrak adalah
A connection, irtibat tu connection. Okay, between irtibat tu ijab biqabul ala wajhi masyru' yasbutu asarhu fi mahallihi. Itu maksud contract, iaitu a connection between offer and acceptance in a lawful manner. Jadi terkeluarlah daripada situ riba, okay, gharar, maisir, dia kontrak juga tapi kontrak yang tak patuh syarak. Okay, which has its effect on the subject matter. Jadi kontrak tu akan melibatkan status of the subject matter tu akan bertukar. Contoh kalau dalam sale, bila berlaku saja kontrak jual beli, maka dia berlaku pertukaran, the exchange of money with the goods. So once the sale contract conclude, okay, so the effect of the contract, tu kata the yasbutu asaruhu fi mahallihi ni, maka the ownership of the property now belong to the buyer. Before, the ownership of the good belong to the seller. So after conclusion of the contract, so the object of sale now belong to the buyer, whereby the ownership of the price, ringgit Malaysia, contohlah beli tadi saya pergi ke ronda tadi, pergi juga ke Ehsan dekat Giant tadi. Okay. So beli boot contohnya, saya ni memang bola baru ni meninggal Maradona waktu saya kecil dulu, dia lah antara yang the best ever footballer Contoh jual beli kasut bola dekat Ehsan. So previously, okay, the boots kasut tu ownership dia belong to Ehsan. So bila buyer datang beli, so the ownership of the boot now transfer to the buyer, whereby buyer who own the money will transfer the money, the ownership of money to the seller. Itu dia kata maksudnya itu kita kata kontrak. Sebab tu dia kata itibat ijab biqabul ala wajhi masyru' yasbutu asaruhu fi mahallihi. Itu adalah kontrak. Okay. Jadi baru kita boleh nanti akan zoom kepada contract of sale. Kontrak ni banyaklah. Contract of sale, contract of partnership, contract of rohnu, kontrak. Jadi banyak perbincangan tu semua itu adalah kontrak-kontrak. So dia mesti kontrak ni asas dia adalah irtibat ijab biqabul ala wajhi masyru' yasbutu asaruhu fi mahallihi. Tu maksud kontrak. Okay. Jadi lepas tu dia kata kat situ, so kalau dalam konteks sale baik, so apa dia rukun? Apa rukun bagi contract of sale? Sebab bila kita tengok dalam ni, dia tak ada discuss sangat Dia tak discuss. Dia maksudnya kita lah, bila kita berbincang muzakarah, kita cuba dapatkan dia punya discussion yang lebih meluas. Okay. So dalam konteks ni, bila kata rukun bagi baik ada 3. Sebab tu dalam buku ini kita susun perbincangan pertama berkaitan dengan ahliyah. Sebab rukun bagi sale according to Syafi'i dan juga jumhur ulama 3. Okay, akidani, seller and buyer. Okay, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kedua subject matter apa dalam bahasa Arab? Mahalul akdi. Mahalul akdi kan? Subject matter. Okay. Kemudian barulah sirah, ijab wa qabul. Kan? Sebab tu kita berbincang fiqh muamalat 1, kita bincang yang mula-mula kita bincang di sudut ahliyah. Okay. Ahliyah. Apa ahliyah ni maksudnya? Kita bincang tentang akidah ni, dua orang yang berakad, iaitu seller and buyer. They must meet certain condition. Kan dia mesti mesti sekurang-kurangnya dia memayis. Kan dia memayis. Memayis tu apa? Memayis tu umurnya 7 hingga 15. Kan kita kalau bagi student yang dah ambil fiqh muamalat 1, jadi sebab tu kita start dulu dengan kita ambil ahliyah. Sebab kita nak bincang tentang rukun yang pertama bagi sale, iaitu akidani, seller and buyer. Okay.
Kemudian baru kita bincang mal. Sebab itu adalah subject matter. Okey. Kemudian baru kita bincang yang ketiga tentang format ijab wa qabul. Lama. Putus sekejap ah. Okey. Ada semula ya? Ada dengar ya? Dengar. Assalamualaikum. Dengar dia putus sekejap tadi dia putus sekejap Okey. Sebab tu kita kata yang ni diterangkan tentang al-bai'u lughatan. Dalam buku ni pun dia ada terangkan tentang apa kita kata apa itu maksud al-bai'u. Okey, dia kata muqabalatu syai'in bi syai'in. Okey. So jual beli itu dalam sudut bahasa pertukaran antara satu barang dengan satu barang. Okey. Sebab tu kalau you all tengok dalam buku yang kedua iaitu The Four Main Contract dalam bab sale, dalam definition of sale dia nyatakan kat situ ya, definition of sale according to mazhab-mazhab. Kan? Kalau kat sini definition by apa? Okey, dia tak nyatakanlah berapa siapa yang ni, tapi literal meaning of sale mubadalatu malin bimal. Satu, mubadalah ni pertukaran lah. Okey, harta dengan harta. Yang kedua dia kata muqabalatu syai'in bi syai'in. Seperti mana dalam ni lah. Kan dia kata wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Kemudian definition yang ketiga dalam buku ni, kalau you all boleh rujuk, kalau yang ada buku dah, yang buku The Four Main Contract sale ya. Jadi dia kata definition yang ketiga daf'u iwadin wa akhadha ma'uwida anhu, giving a consideration and taking away its compensation. Maksudnya beri kalau kita kata tukar antara dua barang, penjual ambil harga, pembeli ambil barang. Kan? Kalau barter sale, dia tukar je lah. Tukar tepung dengan gula contoh. Sebab dia kontrak muawadat. Bila muawadat ni dia kontrak pertukaran. Okay? Kalau technical meaning, sebab tu kalau ni dia tak mention lagi, dia kat bawah tu ada technical meaning dia. Okay. Fadakhala ma laisa bimalin. Sebab tu dia kata tak termasuk kat sini apa yang tak dianggap sebagai harta. Sebab tu dalam perbincangan mal, kita bincang mal ya. Mal, apa itu mal? Mal adalah sesuatu yang berharga. Kan? Tu kena terujuk pula apa itu mal. Sebab tu kita asas tu penting. Asas bagi rukun tu kita kena tahu tiga-tiga tu. Apa itu akidah ni? Syarat bagi akidah ni, penjual dan pembeli. Syarat bagi subject matter, al-mal. Syarat bagi ijab wa qabul. Apa dia panggil sirah. Sebab tu kita dalam fiqh muamalat kita start dulu dengan teori tu. Sebab tu dia panggil teori. Theory of ahliyah. Because we need to know the we need to know the eligibility of seller and buyer. Syarat-syarat bagi penjual dan pembeli. Apa syarat dia? Kemudian kita nak tahu juga syarat bagi subject matter. Maknanya goods. Goods tu mesti mal al-mutakawim, iaitu harta yang kita kata yang patuh syariah lah, ringkas dia. Dia bukan kita kata perbincangan dia luas kan. Kalau you all baca dalam tu, apa itu harta? Harta ni suatu yang berharga, yang mempunyai nilai, yang boleh digunakan waktu kita kata waktu susah dan senang, ataupun waktu darurat dan juga waktu senang. Kan? Itu harta. Jadi harta pun banyak kategori. Ada harta yang harus, kan, seperti mana
binatang yang tak dimiliki, itu adalah harta yang harus boleh dimiliki. Kan? Okey. Sekarang dekat pukul 9. Sekejap lagi ya. Okey. Jadi dia kata kat situ, fadakhala ma laisa bimalin ka khamrin. Maksudnya tak termasuk jual beli ini yang tak dianggap sebagai harta, iaitu khamar. Kan kita faham kan, bila suatu perkara yang najis secara zati ataupun hukmi, maka dia tak boleh dianggap harta dalam Islam. Walaupun non-Muslim dia menganggap sebagai harta. Tapi dalam konteks compensation, sekiranya zimmi dia beli satu kartun of kasbek, kemudian Muslim wasakkan ataupun musnahkan satu kartun of liquor tu, so dia kena compensation sebab bagi non-Muslim arak adalah harta bagi dia. Tetapi sekiranya seorang Muslim dia beli satu kartun of liquor kasbek tadi, kemudian Muslim dia musnahkan harta tersebut, liquor tersebut kan, arak tersebut, maka tak perlu bayar ganti rugi sebab dalam Islam liquor bukanlah dianggap sebagai harta. Yang tak patuh syariah ni, maka dia bukan harta mengikut syarak sebab dia mal ghairul mutakawim, kategori dia. Jadi tu sebab tu kena tengok pula konsep of mal. Sebab mal ni adalah subject matter. Dia dua kan, subject matter kan, maksudnya dia sama ada price dan juga goods. Kemudian kita habis kepada syarak untuk hari ni sikit lagi. Wa amma syar'an, ni definition bai'u di sudut syarak ataupun dalam buku, dalam English kita panggil technical meaning of al-bai'. Okey. Fa ahsanu ma qubila fi ta'rifihi annahu apa dia? Apa antara takrif yang diterima bagi bagi jual beli adalah tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biiznin syar'iyyin. Okey. Ataupun satu lagi, au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Okey. So dia kata kat situ, okey, tamliku, tamlik. Apa itu tamlik? Jadi kat sini memang dia ada, kalau dalam definition kat sini beberapa definition oleh kalau dalam buku ni Hanafi define al-bai' apa? Hanafi punya definition. Mubadatu malin bimalin ala wajhin makhsus. Tu mazhab Hanafi. Kalau ni juga dia define juga al-bai' mubadatu syai'in marhubin fihi bimislihi ala wajhin mufidin makhsusin ay bi ijab atau ta'atin. Okey. Kemudian Maliki define al-bai' aqdun mu'awadatin ala ghairi manafin wala mut'atin lazatin. Okey, kalau mazhab kita, inilah mazhab kita. Dia kata Imam Nawawi dalam Syafi'i define bai' muqabalatu malin bimalin tamlikan. Okey. Dan juga kat sini Al-Qalyubi dia kata aqdun mu'awadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bidi ala wajhil qurbah. Okey. Kemudian Hambali dia define al-sale bai' mubadatul mal bil mal tamlikan wa tamallukan. Jadi kat sini dia kata tamlik. Tamlik ni apa? Pertukaran milik kan, tamlik. Tamlik tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi iznin syar'iyyin. Okey. Apa itu? Ada katakan kat situ sebagai tamlik ni ownership transfer. Maksudnya pertukaran hak milik. Tamlik. Pertukaran hak milik ainin maliyah. Okey. Ainin maliyah maknanya satu subject matter yang berharga lah kita kata ya. Maksudnya dia subject matter yang kita kata mal al-mutakawim. Sebab tu kena definition mal mutakawim tu apa? Itu mal yang patuh syariah lah kita kata ya, yang diharuskan oleh syariah. Okey. Bimuawadatin. Muawadah ni kontrak muawadah. Ada 5 kontrak muawadah Okey.
Sebab tu dalam kontrak kita kata dalam kontrak dalam definition of contract, kontrak yang based on reciprocity. Nanti kalau you ada masa, you boleh tengok dalam buku ni apa, the four intellectual risks of muamalat. Dalam kontrak tu, pembahagian kontrak dia ada beberapa bahagian kontrak. Okey. Kalau based on reciprocity, itulah based on counter value. Ada dua pembahagian, iaitu exchange contract dan juga tabarruk contract. Jadi baik ni dia punya kategori dia adalah kategori baik al-muawadah. Apa itu baik muawadah? Pertukaran barang. Tadilah mubadalatul mal bimal. So muawadah kontrak ada 5. 3 sale dan 2 lagi adalah ijarah. Jadi sale itu 3 tu apa? Baik mutlak, the exchange of property with money. Pertukaran antara harta dan price, good and also price. Yang kedua, the exchange of money with money. Itulah exchange contract. Yang ketiga, the exchange of good property with property. Itu adalah barter sale. Yang dua lagi kontrak muawadat adalah ijarah. Ijarah alal manfaah dipanggil apa kita kata pertukaran antara apa kita kata rental fee, sewa dengan barang yang disewa. Barang yang disewa tu adalah manfaat. Kan? Ijarah tu ain, dia panggil ijarah tu ain ataupun ijarah tu alal manfaah. Jadi pertukaran dia adalah pertukaran antara sewa barang dengan harga. Kan? Sewa barang dengan manfaat barang. Kan? Okay, kemudian yang terakhir ijarah tu ala amal. Kan? Servis. Tu 5 baik apa kita kata muawadah. Panjang pula discussion ya. Okey. Sebab kita nak habiskan sampai ke muawadah tadi ya. Kemudian biizni syar'iyyin. Sebab tu kata tamlik maksudnya exchange, ownership exchange, pertukaran hak milik. Okey. Ainin maliyatin. Bila ainin maliyatin ni maksudnya harta yang kita kata tadilah mal apa kita kata al-mutakawwim. Okey, bi muawadatin bi izni syar'iyyin. Maksudnya yang mengikut syarak. Bila mengikut syarak terkeluarlah riba, terkeluarlah maisir, terkeluarlah gharar, terkeluarlah yang lain-lain. Okey. Sikit lagi sebab kita nak ada au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Jadi dalam definition ni dia nak masukkan dua-dua itulah dalam muawadah tu. Jadi dikatakan kat situ pertukaran manfaat. Sebab bagi jumhur apa kita kata sale ataupun kita kata muawadat, okey, akad muawadat tu termasuk 3 bagi sale, 2 bagi ijarah. Bila ijarah tu alal manfaah tu pertukaran antara kita kata manfaat of the goods ataupun benefits of the good with rental fee. Dia bukan milik harta tersebut, tapi dia milik dia punya manfaat. Kan macam contoh kita sewa rumah, kita bukan memiliki rumah tapi kita memiliki manfaat rumah tersebut. Rumah tu masih lagi kepunyaan owner dia. So sebab tu dia panggil itu adalah dia panggil milkul an-nakis kan. Dia panggil milkul nakis, bukan milkul tam. Kalau milkul tam dia miliki dua-dua. Dia memiliki manfaat dan juga dia memiliki corpus ataupun rumah tersebut. Tapi sekiranya rumah disewa, maka owner dia milkul nakis. Dia hanya memiliki rumah tapi tak memiliki manfaat. Manfaat rumah tu dimiliki oleh penyewa. Kan? Manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisa malin maliyin. Okey, saya rasa itu sajalah untuk perbincangan pada malam ni. Okey, saya rasa dah
banyaklah pula saya ni semangatlah pula bila dah menerangkan tentang al-bai' sebab kita kata kita kena bincang perbincangan besar dia dekat al-bai'. Sebab yang lain-lain tu dalam kehidupan seharian kita tak banyak kita involve dalam kontrak-kontrak yang lain. Contoh ar-rahnu kita jarang. Tapi sale ni hari-hari. Kalau orangnya hari-hari kita akan terlibat beli pergi kedai beli barang semua ya. Sebab tu saya jadi mungkin sale ni kita akan ambil masa 2-3 minggu saya rasa. 2-3 kali penyumpuan hanya untuk berbincang tentang sale. Belum nanti kita akan masuk juga kalau ni yang terkini online sale. Online sale tu masuk dalam bai'ul ghaib ma'al wasfi kan. Kalau student yang dah belajar fiqh muamalat 1 adalah online sale tu termasuk dalam jual beli barang yang al-ghaib yang tak ada waktu contract session tetapi disifatkan barang tersebut. Kan? Disifatkan barang tersebut dekat website. Kalau salam dengan istisna barang tu memang betul-betul tak ada. Tapi kalau online sale barang ada tapi barang tu tak ada dekat tempat tersebut. Barang tu ada dekat KL, customer ada dekat Penang. Okey? Tapi barang tu ada. Dah siap dah. Buku tu dah siap dah. Jadi buku tu dia pun terangkan dalam website sekian-sekian bentuk dia, berapa page kan, berapa harga. Kemudian customer setuju nak beli. Kemudian dia ada khiyar pula kat situ kan. Kalau tentu barang tu rosak ke barang tu apa nanti akan dipulangkan semula. Dia ada khiyar pula, khiyarul aib, khiyarul syarti, dia ada beberapa konteks dalam ni pun ada. Nanti kita akan bincang tentang khiyar tersebut. Jadi sebab tu baik ni kita akan kupas panjang sedikit berbanding dengan kontrak yang lain. Mungkin akan ambil masa macam saya kata tadi dah. Pertemuan pertama, kedua, ketiga mungkin tak habis lagi bincang tentang baik. Okey. Saya rasa itu sajalah untuk pertemuan pertama. Jadi saya mohon maaf lah atas apa kekurangan. Cuma kalau bagi student fam, jadi boleh refer semula apa yang belajar fiqh muamalat 1 dulu. Boleh baca semula the four main theories, the four main contract. Jadi baru sedap bila kita discuss ni, you all boleh ingat semula apa yang dah kita belajar dulu. Relate semula. Sebab kita dalam buku tu dia bahasa Arab, bahasa Inggeris. Okay? Kita pun berbincangkan ni macam-macam lah. Ada masa bahasa Inggeris, ada masa bahasa Arab, ada masa bahasa Melayu. But the most important thing is to understand. Al-fahmu tu al-fiqhu tu pun, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Kita nak dapatkan kepahaman yang betul berkaitan dengan hukum hakam berkaitan fiqh ni. Terutamanya fiqh berkaitan dengan harta ni lah kita kata Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian pada malam ini. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada kekurangan tentang penyampaian. Jadi hopefully kita dapat kefahaman lah tentang perkara-perkara berkaitan dengan ibadat harta ni sebab dia kita tengok dari sini kita kata kita nak dapat keberkatan membaca kitab turas imam-imam yang terdahulu dan kita relatekan juga discussion tentang apa yang berlaku di zaman kita, maksudnya jual beli terkini. Jadi buku kita dapat sebab tu kita kata fiqh ni dia kita kata prinsipal itu ada yang fix ada yang fleksibel. Okey. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian pada malam ni. Jadi saya serahkan semula kepada apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada saudara Abdul Qayyum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Ashraf. Jadi insya-Allah untuk pengajian kitab Faridatul Fara'id, kitab fiqh muamalat daripada kitab Fathul Qari, insya-Allah dia akan berlaku setiap minggu ketiga setiap bulan. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi 3 bulan depan insya-Allah untuk kita sambung lagi pengajian kita. Dan juga untuk pengetahuan semua untuk sahabat-sahabat sekalian, pengajian ini di bawah program TAFEM, iaitu Talaqi FEM. Jadi ada satu lagi pengajian kitab menggunakan kitab Faridatul Fara'id.
pada hari Sabtu setiap minggu pada 9:30 pagi. Jadi anda menjemputlah kepada semua-semua sahabat untuk kita join program ni lusa insya-Allah. Jadi jazakallah khairan. Sekali lagi saya Siapa yang mau tanya, siapa yang beri? Qayyum, nak tanya siapa yang sampaikan untuk yang tu? yang tu je. Ustaz Nur Kalau Muhammad nak. Fakulti. Oh, okey. Okey, Fardul Faraya. Bagus tu akidah, subjek akidah. Ya, alhamdulillah. Jadi berakhirlah Okey. kita program pada kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum.